Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada um, adik-adik cikgu di kelas 2 Gama. Oke, selamat bertemu kembali dalam channel cikgu ni. Channel tu. Tengok upload video kat YouTube ke takkan tak channel kan. Jadi okey, hari ni nak buat apa? Mengajar lagi lah. Tapi berkopiah ni bukannya nak bagi ceramah. Ini kopiah ni kira yalah sekarang rambut dah panjang jadi cikgu pun rambut pakai kopiah nampak lagi ni lah lagi apa ni lagi nampak lagi kemas lah kan. Okey, untuk hari ni kita nak buat tajuk apa pula ni. Hari tu cikgu dah ajar apa ni bab rumus algebra. Sekarang ni apa yang kita nak ajar ni nak diceramahkan hari ni. Halang-halang hari ni dah nampak elok pakai kopiah cikgunya. Ini kita bagi ceramah matematik. Nampak tu dia ceramah matematik. Tak kisahlah ceramah ke ngajar ke apa-apa pun, jadi benda kalau masuk kepala alhamdulillah. Kiranya ada point lah, adalah cikgu punya usaha tu, kamu punya usaha, jadi kita dapat lagi lah poin-poin yang penting. Jadi ini kita nak belajar tu macam biasalah kita intro dulu sikit. Okay. Jadi sebelum tu cikgu nak cerita lah, nak cerita pasal movie lah, movie. Cikgu ni secara personalnya cikgu suka tengok movie. Movie lah apa-apa pun. Janji kalau movie tu ada aksi-aksi sikit ke, perang-perang sikit ke, memang cikgu sukalah kalau movie-movie yang macam tu. Terutamanya movie ni lah, movie apa ni, Hollywood lah, movie daripada luar negara kan, daripada Mak Saleh punya. Bak kata mudahnya Mak Saleh punya cerita. Jadi apa yang boleh cakap daripada cikgu tengok semua cerita-cerita tu. Bila cikgu tengok cerita tu, kebanyakannya cerita terutamanya dalam cerita perang. Dia kalau nak cerita Amerika ni, dia selalu sebut dia selalu apa ni mention, selalu sebut perkataan satu tempat dengan di negara dia tu, satu bangunan tu, macam kita bangunan KLCC kan, mana KL. Tapi dalam cerita perang ni dia selalu sebut satu tempat ni yang dipanggil Pentagon. Tu yang kita nak belajar tu, tu mula-mula Pentagon. Dekat dalam cerita tu, nanti cikgu tunjuk macam mana tu Pentagon. Mula-mula cikgu dah tulis kat sini. Okey, Pentagon. Apa ni Pentagon tak keluar apa sini. Okey, tekan image. Okey, tengok ni. Okey, gambar ni banyak ni. Betul-betul bangunan ni bangunan dekat Amerika lah, yang dia punya tentera selalu guna lah. Kalau kamu selalu tengok cerita Mak Saleh yang pasal tentera punya, banyak lah include apa ni bangunan-bangunan ni. Ni satu bangunan ni yang dipanggil nama dia Pentagon. Jadi kenapa dia letak nama dia tu Pentagon? Macam kita letak menara berkembar KLCC. Sebenarnya menara ada dua berkembar macam tu, dipanggil menara berkembar. Dia bagi nama kiranya dekat dia punya bangunan ni Pentagon. Kenapa dia panggil Pentagon? Kenapa dia panggil Pentagon tu? Sebabnya bentuk dia, dia punya shape tu, dia punya apa ni, dia punya bentuk ni lah. Bentuk dia ni, okey, nampak tak macam sama je bentuk dia kan. Apa ni, sekata je bentuk dia. Okey, inilah yang dipanggil Pentagon. Akhirnya segitiga dipanggil segitiga lah. Segi empat, macam ni gambar ni segi empat, dipanggil segi empat. Jadi kalau dah ada, takkan nak panggil yang lima ni segi lima. Nampak dia ada lima, satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, lima bucu, lima sisi ni dia panggil, tak panggil lah segi lima, tak ada pula dia panggil segi lima. Jadi nanti cikgu terangkan lagi pasal nama dia ni. Okey, nama dia Pentagon. Sebab tu kalau kamu tengok dalam kat rumah ni pun nampak dia punya atas ni, dia ada tunjuk
Okay, geometri, hexagon, max, regular, nampak. Kiranya benda ni berkait dengan bentuk. Shape ni nampak ni. Dia berkait dengan apa ni? Geometri. Jadi itulah yang apa yang kita nak bahaskan hari ni, apa yang cikgu nak ceramahkan ni. Apa yang cikgu nak ceritakan hari ni, nak cakapnya pasal bentuk. Jadi bentuk ni yang dipanggil sebagai poligon. Jadi okey, itulah tajuk kita hari ni, poligon. Tapi sebelum tu cikgu nak tegur lah sikit ni. Sedih lah juga cikgu minggu lepas. Sebelum tu cikgu ada bagi video pasal bab 3 rumus algebra kan. Lepas tu cikgu baginya pula quiz online guna Google Form. Cikgu bagi link itu kan. Jadi nak cakap lah sikit ni. Tengok ni. Ingat cikgu tak tahu ke? Cikgu tahulah cikgu punya kerja ni kan. Jadi nak pesan di sini supaya kamu semua sebelum kita belajar hari ni, okey, kuis cikgu buat itu, tengok responses ni cikgu ni, tengok kosong. Seorang pun tak jawab. Macam mana ni seorang pun tak jawab ni? Seorang pun tak jawab. Aduh, hai, tolonglah. Nak belajar ni kita kena usahalah sikit. Tak susah pun, soalan sikit je cikgu buat. Berapa je, tanda je, tik-tik je dia punya ni jawapan tu. Nanti dapat dia punya apa ni jawapan, dapat kamu punya markah. Bukan apa-apa, bukannya cikgu nak masuk markah, nak tengok kamu silap ke tak, nak tengok kamu usaha ke tak buat. Jadi sementara masa tu masih ada, sekarang ni tengah PKP lagi tu, supaya kamu buatlah benda ni. Sebab nanti pun insya-Allah benda pun cikgu bagi ke guru kelas matematik kamu lah nanti, supaya dia dapat buat penilaian kat tahap kamu semua je. Jadi cikgu harap-harap lepas ni adalah responses tu yang keluar ni, adalah yang menjawabnya. Jangan kosong terus ni, tak ada seorang pun buat ni. Sedih cikgu buat soalan macam ni mudah je, tak susah pun. Buat je tolong. Okey, tak marah pun, cikgu tak marah. Mana cikgu pernah marah kamu semua kan. Jadi tolong buat semua ni, tolong buat sikit je, tak banyak pun, tak ambil banyak masa pun. Jadi faham apa yang cikgu dah cakap itu, buat, bolehlah. Okey, tutup dulu. Okey, hari ni cikgu nak ajar poligon. Tengok cikgu punya buat ni lawa untuk awak semua ni. Ada budak perempuan pakai baju. Lawa kan. Supaya kamu lebih berminat, lebih tertarik nak belajar. Okey. Jadi apa yang kamu nak belajar ni ada 2 benda je, tak banyak. 2 benda je. Dalam standard kandungan kamu tak banyak, ada 2 je. Yang pertama, poligon sekata. Tadi ada cikgu tadi, bentuk tadi yang gambar pentagon tadi tu. Okey, apa ni? Poligon sekata. Jadi kita belajar bentuk-bentuk, nama-nama dia, kenapa nama dia tu pentagon apa semua tu, kenapa, tak ada lah kenapa. Jadi nak tengoklah nama-nama yang ada. Jadi yang kedua, sudut berdalaman dan sudut perluaran poligon. Jadi dah ada bentuk ni, macam kita pernah belajar segi 3, segi 4 sebelum ni kan. Yang tu setidaknya kiranya segi 3 pun ada sudut dia. Ingat tak? Kiranya ni bahas kembali lah ni. Jangan tak ingat pula. Sebelum ni dah belajar segi 3, segi 4. Dia punya sudut tu dalam tu orang tak pernah belajar lah. Jadi sudut pendalaman tu kita nak cari untuk setiap poligon sekata dan tak sekata. Dia ada poligon tak sekata juga. Jadi kita nak perkenalkan dia punya definisi dulu. Okey, cara definisi dia. Definisi dia. Okey, poligon sekata ialah poligon yang semua sisinya sama. Okey, situ sama panjang. Tu tengok sini. Sama panjang ni. Jadi kamu semua kena faham. Okay, poligon sekata ni poligon yang semua sama sisinya, panjang dia sama dan sudut perdalamannya sama saiz. Tu yang pertama. Poligon yang sekata ni sisinya sama, sudut perdalaman pun sama saiz. Dia sama semua. Dan poligon sekata mempunyai sudut perdalaman
yang kongruen. Kiranya kongruen tu sama lah maksud dia, yang dekat sudut pedalamannya sama saiz. Kongruen lah tu, kiranya kongruen ni sama, dia sama semua. Dia ada, kalau ada 4 sudut pedalaman, 4 tu nilai dia sama. Kalau ada 3, nilai dia sama 3. Kalau ada 5, sama 5. Okey, bagi poligon tak sekata pula, dia poligon yang tidak semua sisinya sama panjang. Macam mana tu? Kiranya tadi untuk poligon sekata, sama sisi dia, kalau kira ukur, tengok, dia sama. Tidak sama bagi poligon yang tak sekata ni, tak sama. Dia ada panjang lebih. Okey. Cakap-cakap saja tak guna juga ya dok. Jadi beza dia macam mana nak tengok? Okey. Okey, untuk beza dia, beza antara poligon sekata dengan poligon tak sekata. Okey. Macam poligon sekata ni, ingat poligon sekata ni semua sisi sama panjang. Nampak? Semua sisi sama panjang, semua sudut pedalaman sama saiz. Itu dalam definisi tadi. Ni dalam gambar pula. Okey. Poligon tak sekata pula, ia tidak semua sisi sama panjang. Itu je. Kalau semua sisi dia tak sama panjang, automatik dia punya sudut pedalaman dia pun takkan sama juga. Dia takkan sama saiz, tak kongruen. Jadi dia jadi poligon tak sekata lah. Sekata ni semua sama. Dia punya panjang, sisi dia, dia punya pedalaman sudut dia tu, dia kena sama saiz. Okey, ingat tu. Okey, sama. Tengok segitiga ni. Segitiga 3 sisi kan. Segitiga dia panggil. Okey, tengok antara poligon sekata dengan poligon tak sekata. Nampak tak dia punya bentuk ni? Yang ni lagi nampak dia punya bentuk tu. Nampak sama panjang lah, sama saiz dengan dia punya ni. Sini tak nampak lah punya ukuran tu. Cuma cara kamu nampak pun, dia sama panjang. Dia punya sudut dalam ni pun sama. Nampak dia dia punya bentuk tu lagi firm, lagi kemas lah. Kalau tengok macam ni, memang ada sisi 3. Kira sisi tu memang ada 3, sisi ni ada 4. Bilang semua ada 5, tapi punya bentuk tu nampak tak sama. Ni sekejap straight macam ni, sekejap mencondong pula. Jadi dia ada perbezaan dia. Yang antara poligon sekata dengan poligon yang tak sekata ni. Jadi kena pandai beza bila tengok satu bentuk poligon tu. Kena pandai beza dia tu sekata tak sekata. Itu je yang part yang paling penting dalam tajuk ni dulu. Kena pandai beza dulu. Antara poligon sekata dengan poligon tak sekata ni. Dia kena pandai beza dulu. Tak pandai beza susah nanti kamu dalam bab ni. Kena pandai beza dulu. Jadi tak susah pun nak beza tu. Nampak gambar tu, kita boleh beza. Okey, cara beza dia macam mana? Cara beza dia. Okey, contoh dia. Okey, dekat rajah ni dia tanya, yang manakah sebuah poligon sekata atau poligon yang tak sekata lah. Okey. Okey. Okay, nampak ni segitiga. Tapi kita nak tengok macam mana dia punya sekata ataupun tak sekata tu. Okey. Memanglah cikgu sini dah letak sekata, tapi kita tengok dulu. Definisi poligon sekata tu kamu kena faham. Okey. Poligon sekata cakap tadi, apa yang sama? Dia punya sama sisi dengan dia punya kongruen dalam sudut dalaman dia. Sudut dalam ni dia sama semua. Okey, apa yang maksud dia sama tak sama tu dalam gambar dia akan lukis macam ni. Nampak ni, dia punya satu gini, dua gini, dia tanda macam ni. Kiranya kalau dia tanda satu, yang ni 2 garis, yang ni 3 garis, kiranya dia tak sama. Kira ni seorang, ni pun berseorangan, ni pun berseorangan, tak ada yang sama. Sama juga dengan sudut pedalaman dia, ni 1, yang ni 2 garis, yang ni 3 garis. Kiranya ni nak menandakan bahawa dia punya nilai tu tak sama. Sebab tu dia lukis macam ni. Jadi tu poligon tak sekata lah. Sebab dia punya saiz ni, sisi tak sama panjang. Dia punya sudut pun tidak sama saiz, tidak sama nilai dia. Jadi dia poligon yang tak sekata. Okey, berbeza pula dengan yang tepi ni. Yang tepi ni, sebabnya nampak dia semuanya dia tanda satu dan satu je. Kiranya dia menandakan
sisi ni sama je dia punya nilai. Dia punya panjang dia tu sama. Sama juga dengan dia punya sudut pedalaman. Kiranya ditanda satu garis, satu garis, satu garis, satu garis, satu garis, bermaksud dia tu sama, sudut dia tu sama saiz, sama nilai dia. Jadi dia panggil poligon sekata. Kira nak senang, kalau daripada gambar macam ni, yang nampak macam sama macam ni je, sama je, satu dia punya satu je. Dia tu poligon sekata lah tu. Kiranya walaupun ada satu je, tiba-tiba sini nampak dia bergaris dua, ada je satu yang pelik, bukannya sama semua. Itu poligon tak sekata. Daripada gambar rajah macam ni, kamu boleh beza lah dia punya poligon sekata dengan poligon tak sekata tu. Macam tu dulu. Okay, tengok contoh yang seterusnya. Macam mana nak membezakannya, tengok. Macam yang ni, yang nampak sini, dia punya sudut pedalaman ni sama. Sama dia tanda semua, tapi dia punya sisi dia tak sama pula. Sisi dia tak sama. Yang ni sama dengan yang ni, tapi yang atas ni dia sama dengan bawah dia je. Ingat tu, dia bukannya kena sama dua je. Yang ni sama dengan yang ni, yang ni sama dengan yang ni. Sama tu cikgu. Bukan tak sama. Dia nak sama tu semuanya. Kiranya empat-empat ni kena sama. Tak boleh dia pair. Yang ni pair dengan ni cikgu. Yang ni pair dengan ni. Kiranya dia sama-sama pair, dia yang sama boleh. Tak boleh tu. Walaupun nampak macam dah kemas, tapi dia kena tanda tu satu je semua. Baru nampak dia tu poligon sekata. Kira ni dia tak sama lah. Ada nilai dia tak sama. Yang nilai ni dengan nilai yang tepi ni tak sama. Jadi dia poligon tak sekata. Nampak? Yang ni berbeza. Berbeza dengan yang ni. Yang ni segi 4 juga. Sudut pedalaman dia tanda semua sama. Tapi dia punya sisi pun dia tanda semua sama. Jadi dia adalah poligon sekata. Okey. Faham tu setakat ni? Tak susah pun nak bezakan gambar je. Kan? Okey, seterusnya gambar aja nampak ni. Kita go through mudah-mudah je. Bagi senang je kan. Okey, yang ni sama. Sama. Poligon tak sekata pasal apa? Ni sini sama dengan yang sini. Dia punya panjang tu, tapi tak sama dengan yang tepi ni. Dengan yang bawah ni dia tak sama pula. Jadi dari situ pun nampak dah poligon tak sekata. Tak payah tengok dalam pun tahu dah. Tak payah tengok dia punya sudut pedalaman dia pun dah tahu dah dia bukan sudut pedalaman yang sama. Tengok luar pun dah tahu. Yang ni pun sama. Dia tanda-tanda pun dia punya sudut pedalaman tu. Kita dah boleh tahu dia tu bukan poligon yang tak sekata. Poligon tak sekata sebab dia punya panjang sisi pun dah tak sama. Jadi poligon yang tak sekata. Okey, mudah je. Okey, ni untuk poligon sekata dia punya nama-nama tu. Ingat cikgu tak dekat tadi yang pentagon apa semua tu, segi 4, segi 3 tu. Jadi dia ikut bilangan sisi dia. Okey, segi 3, segi 4 ni kamu semua tahulah, takkan tak tahu kan. Pelik tu tak tahu segi 4, segi 3, masya-Allah. Okey. Sekejap dekat cikgu ni. Okey, minta maaf lah untuk siapa-siapa yang tengok video ni masa tengah berpuasa. Harap maaf lah, cikgu rakam video ni pun malam, pilih minum. Kalau kamu yang mana Islam berpuasa tu tengok siang-siang, minta maaf lah cikgu minum air tu. Okey. Okey, bilangan sisi ni dia tulis N. Nanti cikgu terangkan kenapa bilangan sisi ni N. Cikgu dah label awal-awal N. Kenapa N nanti. Okey, bila 5 sisi dia dipanggil pentagon. 6 heksagon, 7 heptagon, 8 oktagon, 9 nonagon, 10 dekagon. Gon ni bermaksud dia punya sisi sebenarnya, sisi-sisi tu. Dia ada definisi dalam buku teks gon tu apa. Gon tu maksud dia punya sisi. Jadi penta, heksa, hepta, okta, nona, deka ni dia adalah benda yang dah lama pakai untuk nak
nak merujuk kepada bilangan nombor tu. Biasa kalau kamu pernah dengar pentakill, dalam game ada pentakill lah, apa-apalah. Cikgu pernah main game dulu cakap pentakill. Pentakill tu kamu dapat 5 kill. Dalam game macam tu lah. Tu untuk sekadar selingan lah, selingan dia. Jadi benda ni kamu kena ingat juga ni. Berapa sisi, sebab nanti dalam soalan dia tanya nyatakan bilangan sisi bagi hexagon. Jadi kena hafal pentagon apa semua tu. Kena ingat 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada banyak lagi sampai berpuluh-puluh. Tapi kebanyakan soalan dia memang cakap sampai 10 gitu je lah. Jadi kamu kena ingat berapa. Kalau lepas pada tu mungkin dia tulis 11 gone, macam tu. Tapi 11 pun ada nama dia juga. Dalam buku teks tu ada. Nanti kamu baca, boleh cari. Nanti tu boleh Google semua. Okay. Faham tu sekat ni? Okay. Sebelum kita masuk sudut pedalaman dan sudut peluaran poligon ni, okay, dalam buku teks kamu ni, dalam buku teks tadi. Okay. Dia ada ajar cara nak lukis poligon sekata menggunakan jangka lukis ni. Atas kertas ni tengok ni, binatang bereng apa semua ni. Jadi kat cikgu sekarang ni ada sedikit halangan lah nak tunjuk macam mana guna benda ni, sebab cikgu ada kat rumah. Ialah dengan situasi PKP ni apa semua, jadi ada halangan. Cikgu kat rumah pun mana ada nak ada jangka lukis ni apa semua. Jadi cikgu harap kamu boleh try buat pakai pakai alatan ni lah, jangka lukis ni dengan protector apa semua tu. Jadi ikut je dekat buku ni, buku teks ni, buku teks kamu ni, cara-cara macam mana nak bina sesuatu poligon sekata dengan betul. Kiranya bukan main lukis je, bukan main ukur dengan pembaris macam tu je. Itu tak tepat. Itu nanti kamu lukis dengan pembaris, memang sisi dia bukan boleh dapat sama panjang, tapi dia punya sudut pedalaman dia tu nanti tak dapat sama. Kena pakai cara dia ni. Tapi dia ada cara lain dia pula. Sebab cikgu kalau alang dah pakai laptop, ajar pakai teknologi, buat apa kita nak pakai benda-benda gini tak? Buat apa pakai benda-benda lapuk macam ni. Lapuk, jangan cakap lapuk. Bukan lapuk lah, tapi benda-benda yang macam lebih kepada manual. Sekarang ni kita ke komputer, kita try lah pakai komputer cara-cara nak lukis poligon sekata ni. Macam mana? Ni cikgu tunjuk. Cara dia lagi senang daripada nak pakai jangka lukis tu. Jangka lukis tu senang, susah. Ni lagi senang. Okey. Kamu pergi kat Google ni. Okey, Google ni keluar ni. Kamu Google je GeoGebra Classic. Nampak ni, GeoGebra Classic. GeoGebra ni dia adalah satu software, satu graphing lah, geometri yang khusus kepada nak lukis-lukis untuk matematik. Nampak ni dia ada dia punya ni. Dia tak susah pun. Dia ada, nampak ni, dia ada bar dia kat atas ni. Jadi kamu boleh buat banyak-banyak benda, macam-macam. Kiranya dalam matematik ni, apa-apa yang kita belajar, kita boleh pakai benda ni supaya kamu lagi nampak. Ni masa sini dia ada satah Cartesian ni. Jadi untuk buat koordinat apa semua sangat membantu. Kiranya kita ni sekarang dunia lebih kepada teknologi. Jadi senang. Benda ni kamu boleh nampak, kamu boleh belajar dengan senang dari rumah pun. Buka laptop macam ni, buka komputer, dah boleh belajar matematik dengan senang sama sekarang ni. Jadi kamu untung ada software-software yang macam ni. Jadi cara-cara nak lukis poligon sekata untuk software ni senang je. Pergi yang dekat gambar segitiga ni. Ni gambar yang nak lukis poligon sekata. Untuk poligon sekata, nama dalam bahasa Inggeris dia regular polygon. Okey, dalam bahasa Inggeris lah. Dalam bahasa Melayu dia poligon sekata. Dia tekan yang poligon ni nak lukis poligon yang tak sekata. Ini kalau nak sekata,
tekan yang tiga poligon ni, tekan je point 2 satu, tarik je mana-mana. Lepas tu nak berapa, nak berapa bucu, berapa sisi. Kita tambahlah bilangan bucu dengan bilangan sisi tu samalah kan. Dia segitiga 3 bucu 3 sisi, segi 4 3 bucu 3 sisi. Betul tak? Kena ingat tu, jangan tukar pula, tekan ada 3 sisi tapi ada 2 je sudut dia. Ada bucu tu 2 je. Pelik tu kamu punya apa ni, segitiga tu. Okey, katalah cikgu nak apa ni, macam contoh cikgu ni, cikgu nak 5 bucu, 5 sisi. Nama dia adalah poligon. Cikgu nak poligon pula. Apa ni? Pentagon. Poligon yang bernama pentagon. 5 bucu, 5 sisi. Jadi, okey dah. Sekejap. Jadi, jadilah satu apa ni? Poligon sekata yang bernama pentagon. Senang je nama dia pun ni. Jadi dekat sini dah keluar satu. Ni klik 2 point macam tu, dah dapat satu. Tak payah nak lukis pakai apa ni, cangkul lukis, snap sana, snap sini. Banyak buang masa. Jadi cara ni lagi senang, lagi nampak. Okey. Jadi nak check betul tak apa ni, dia punya panjang tu sama dulu. Kita sekarang ni kita nak check dia punya apa ni, sisi je dulu. Sisi dia sama ke tak? Okey, nak check sisi dia. Senang saja. Nampak tak ni, ada macam bentuk sudut ni. Ni adalah tempat kita nak cari dia punya panjang. Dia ni, distance or length. Length tu panjang kan. Tekan macam ni, tekan je atas garisan yang kamu dah buat ni. Tekan, keluar 6. Dia 6 unit. Bukan cm ke meter ke apa, 6 unit lah atas ni kan. 6 unit. Sini pun 6 unit. Sini pun 6 unit. Sini pun 6 unit. Dan sini pun 6 unit. Jadi tak susah pun nak buatnya untuk pakai benda ni. Benda ni nanti kamu buka, kamu main, kamu lagi faham lah. Dia ada cara-cara dia apa semua tu. Jadi benda ni seronok. Ada masa terluang, masa PKP ni, bosan-bosan buka benda ni main. Main buat poligon-poligon ni seronok. Kamu boleh nampak, nanti kamu boleh ubah-ubah dia punya colour apa semua. Jadi lagi menyeronokkan, lagi senang kamu nak faham, nak belajar bentuk-bentuk poligon ni. Jadi nampak, tekan-tekan macam ni dah keluar dia punya panjang. Tak payah pakai pembaris, tekan je. Pakai teknologi ni, tekan je. Jadi faham guna, faham cara dia. Okey, kamu dah sedia, kamu dah apa ni, faham, senang. Kamu nak belajar nanti senang. Nanti cikgu tunjuk lagi app ni untuk apa ni, untuk bab-bab, untuk bab yang seterusnya dan subtopik yang seterusnya ni. Kiranya sama. Okey, kita tengok sini, semua nilai dia 6. Okey, kiranya ni lah, samalah dia punya sisi tu. Kira sama sisi. Sekarang ni saya cakap poligon ni poligon yang sekata. Senang kiranya, tapi cikgu nak lah juga kamu cuba buat menggunakan instruction kat sini. Dia punya arahan kat sini, cara-cara nak lukis bentuk untuk bentuk yang kat sini segitiga dengan segi 4 lah. Cikgu tadi lukis tadi pentagon. Lagi nampak, jadi lagi senang lah. Tapi sebenarnya kalau kamu pandai pakai apa ni, pakai software ni, kiranya benda ni pun kamu boleh buat sebenarnya. Kamu boleh buat juga cara nak lukis benda ni, tapi dia tricky sikit lah. Kena pandai, betul-betul pandai pakai. Boleh buat cara ni dekat software tu tadi. Jadi senang untuk kamu pakai, untuk kamu belajar cara-cara macam mana kamu nak bina sebuah poligon sekata menggunakan software tu. Bagus, seronok. Main-main macam tu pun seronok. Bagus, Alhamdulillah. Senang kamu nak belajar. Zaman dulu, cikgu dulu apa ni, tak ada semua ni. Tak ada semua ni untuk belajar. Jadi tak nampak sangat, kena lukis manual lah, barulah nampak. Kena garis sendiri, warnakan sendiri, barulah nampak
cantik je benda tu, baru senang nak faham. Sekarang ni tekan-tekan dah keluar cantik-cantik. Kiranya boleh save, boleh screenshot, jadi senang kamu nak faham semua tu. Okey, seterusnya, tadi sebelum ni kita dah belajar dah sudut poligon sekata dengan poligon tak sekata. Kiranya dalam poligon sekata tak sekata tu dia ada cakap poligon sekata ni dia punya sudut pedalaman dia sama sisi, sama saiz semua. Kira kongruen, dan untuk sudut pedalaman bagi poligon tak sekata dia tak sama. Boleh sama juga tapi tak sama. Dia yang tu pelik sikit. Kamu kena tengok dia punya panjang. Sebab tu definisi dia dia cakap pasal panjang saja, dia cakap pasal sudut. Sebab ada contoh tadi, kat mana tadi? Macam ni sudut dia sama semua, tapi dia punya panjang tak sama. Jadi dia poligon tak sekata. Dia poligon tak sekata ni dia contoh, dia tengok panjang je. Nak tengok tentukan poligon sekata tak sekata ni, tengok panjang je dulu. Jadi dah panjang tu kita dah tahu, dah nampak mana satu poligon sekata dengan poligon yang tak sekata. Kita dah nampak, kita dah terang kat situ. Cuma sekarang ni sudut dia pula, sudut pedalaman dengan sudut peluaran. Apa pula pedalaman? Pedalaman dah faham dah. Yang dekat dalam, kira yang tertutup. Yang peluaran, yang dekat luar, yang terbuka. Cuma yang peluaran ni dia tricky sikit, dia punya tempat kita nak cari sudut peluaran dia tu. Sebab luar tu dia tu tak semua dipanggil sudut peluaran, dia macam dia ikut kehendak kita nak. Jangan kira semua pula sebagai sudut peluaran tu, nanti salah. Okey, secara definisi dia, secara ayatnya, apakah itu sudut peluaran dengan sudut pedalaman? Okey, sudut pedalaman dia seperti yang kamu tengok tadi, ialah sudut yang terbentuk oleh dua sisi bersebelahan di dalam sesuatu poligon. Apa maksud dia? Maksud dia senang je. Kiranya kamu tengok dia punya contoh di sini ni, yang terbentuk oleh dua sisi bersebelahan di dalam suatu poligon. Sisi ni, apa tak? Sisi yang bawah ni dengan sisi yang kat kiri ni, dia terbentuk kat dalam dia ni. Yang terbentuk dua sisi bersebelahan di dalam. Kiranya di dalam, kiranya antara dua sisi ni, di dalam ni, kiranya B ni adalah sudut pedalaman. Kiranya, jadi dekat sini sudut AB dan C ialah sudut pedalaman. Kiranya A, B, C. Kiranya dia ada sisi dia yang tertutup di dalam poligon. Yang membentuk poligon segitiga ni, yang dalam dia sudut pedalaman. Itu yang dipanggil sudut pedalaman dia. Kena faham. Senang je. Sudut pedalaman yang dalam tu, yang tertutup kat dalam, itu sudut pedalaman. Yang peluaran pula ialah sudut yang terbentuk apabila satu sisi poligon dipanjangkan penggenap kepada sudut pedalaman. Apa pula yang dipanjangkan penggenap lagi? Okey. Kita tengok contoh yang dekat B tadi. Okey, yang dekat B tadi. Okey, dia punya sudut dia dekat sini. Jadi, kamu tarik dia punya line ni, dia punya garisan ni. Satu sisi dia, dengan tarik dua-dua, salah satu je. Kalau kamu nak tarik yang ni pun boleh. Ataupun nak tarik yang bawah ni, tarik yang bawah ni pun boleh. Kiranya cuma dia kena membentuk satu apa dipanggil macam bentuk protector tu. Kiranya satu bentuk semi circle dia panggil. Semi circle, separuh bulat. Kiranya B sini tarik, dia punya garisan sini, tarik sini, dah membentuk satu separuh bulat. Kalau kamu tarik macam tu, daripada sini tarik macam tu, dia tak jadi pula. Dia ingat, dia kena macam kamu nak buat tu. Sekejap Okey, contoh dia sini. Kalau kamu macam nak buat satu line macam ni. Okey, satu line macam ni. Jadi kamu tarik angle tu, dia jadi macam tu.
Jadi kita insert lagi. Sekejap tunggu lukis dulu. Mana bentuk cembung? Ada bentuk cembung tak? Hmm. Hmm. Ini lah. Ya sudah lah. Sudah. Ini susah. Tak jumpa bentuk. Tak. Dia bentuk dia macam ni. Enak je. Kamu tulis 180 darjah. Okey, tekan image. Nampak 180 darjah ni adalah bila daripada dia bentuk macam ni. Bentuk protektor ni. Bentuk protektor ni. Jadi dia kena straight. Macam tu. Jadi itulah dia punya apa ni? Dia punya sudut tu kena 180 darjah. Kat sini macam dia apa ni, membentuk satu separuh bulat. Senang je, satu separuh bulat. Satu separuh bulat macam ni. Ni kiranya dia cakap sudut perluaran tambah sudut pedalaman dengan 180 darjah. Kiranya kita tahu separuh bulat yang kita lukis tu, separuh bulat dia punya sudut tu bernilai 180 darjah. Dia kena membentuk 180 darjah. Kiranya kamu tahulah bentuk 180 darjah ni adalah bentuk yang separuh bulat. Sebab tu bentuk bulat kalau kamu tahu bernilai 360 darjah. Kiranya satu lagi bentuk separuh bulat jadi satu bulatan yang penuh adalah 360 darjah. Itu cikgu bagi heads up dulu untuk kamu. Kiranya nanti lepas ni ada satu lagi tajuk selepas ni bab 5 pasal bulatan. Okey, tapi sebelum tu bercakap pasal bulatan, kita dah belajar poligon ni, segi empat, segitiga, apa semua tu, pentagon, hexagon ni. Tapi kita dah pernah dengar pasal bulatan kan. Ini bentuk-bentuk yang biasa kita nampak ni, segitiga, segi empat. Biasanya segi empat banyak. Yang satu lagi adalah bulatan. Jadi cikgu nak tanya, bulatan ni dia poligon ke tak? Sebab poligon dia cakap kena ada sisi yang sama panjang dengan dia punya ni lah, sisi dengan dia punya sudut dalaman tu. Tadi untuk bulatan ni ada sudut apa ni, dalaman ke tak? Dia ada sisi ke tak? Jadi dia tak termasuk dalam poligon. Ingat, bulatan tak termasuk dalam bentuk poligon. Dia bulatan ni, sebab itulah bulatan ni nanti dia ada tajuk selepas ni, tajuk bulatan tu sendiri. Kita nak belajar pasal bulatan tu sendiri macam mana. Okey, cakap-cakap ni tak nampak mana juga kan. Jadi kamu boleh ingat macam mana sudut pedalaman, sudut peluaran tu. Jadi nak membentuk, nanti tu kami cikgu tunjuk dekat software tadi, GeoGebra klasik tu, supaya kamu boleh nampak macam mana dia punya nilai 180 tu dia keluar kat mana. Okey, senang je. Benda tu tadi. Okey, sini. Okey, katalah ambil bagi sudut ni kan. Tak payah sudut pun. Punya lukis je satu. Dia panggil semi circle. Tekan sini satu point dan tekan di sini satu. Okey, tapi cikgu nak punya satu line lah sini juga. Okey, sini. Okey, cikgu nak bilang dia punya darjah daripada sini ke sini, ke macam mana. Ni terbalik, dia tricky sikit nak pakai benda ni. Salah ni. Okey, tengok bentuk ni. Okey, bentuk ni daripada sini
hingga ke sini ni adalah 180 darjah. Macam tu. Nanti tak apa, nanti cikgu ajar macam mana nak tengok dia punya ni. Sekejap kat sini. Okey. Tu untuk sudut pedalaman dan peluaran. Kira ingat sudut peluaran, sudut pedalaman tambah dua tu 180. Dia tak kurang tak lebih 180 dia pergi. Okey, ingat situ. Okey. Yang pertama kita nak tambah sudut pedalaman. Hasil tambah sudut pedalaman suatu poligon. Jadi ni adalah formula dia. Kena ingat ni. N sama dengan 2 darab 180 darjah. Okey. Apa benda yang N sama dengan tolak 2 darab 180 darjah ni dari mana dia dapat? Itu cikgu cakap N tadi adalah bilangan sisi. Yang dekat table cikgu ni bilangan sisi N. Ingat bilangan N ni dalam bentuk tajuk poligon ni adalah bilangan sisi yang dia nak. Okey, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ni dengan bilangan sisi dia N. Lepas situ dia cakap sini N tolak 2 darab 180. Okey, kenapa tolak 2? Kenapa darab dengan 180? Kenapa lagi? Kenapa? Okey, kat sini kamu kena faham. Okey. N tolak 2 darab 180 darjah adalah dia sebenarnya daripada bentuk paling basic dalam poligon ni. Bentuk paling asas dia adalah segitiga. Inilah segitiga yang sekata lah. Jadi segitiga, kamu ingat tak? Segitiga ni imbas kembali dia punya sudut dalam adalah 180. Apa-apa segitiga pun sebenarnya sudut dalam dia, hasil tambah sudut kedalaman dia adalah 180. Jadi untuk poligon sekata, kamu tengok sebenarnya kita boleh lukis apa ni? Segitiga dalam tu. Betul tak? Kita boleh segitiga sebenarnya dalam tu. Okey, atas sini kita boleh lukis segitiga. Tapi tak bersilang lah, jangan bersilang. Kira okey, dalam bentuk pentagon, bentuk 5 sisi ni kita akan dapat 3 segitiga. 1 2 3. Kita akan dapat 3 segitiga. Kalau macam tu, kita try pula dengan katalah dengan 4. Kiranya kita akan dapat 2 segitiga dalam bentuk segi 4. Macam tu. Itulah maksud dia. Kiranya N ni adalah bilangan sisi dia, macam sisi segi 4 tadi, 4 kan, 4 tolak 2 dapat 2. Kiranya ada 2 segitiga dalam bentuk segi 4 tu. Ini dalam segi bentuk pentagon dia ada 3. Sebab itulah dia tolak 2. Kiranya nak senang dia memang tolak 2 je, sama je. Berapa pun nilai sisi dia tu tolak 2, dia akan dapat berapa nilai segitiga dalam tu. Nilai segitiga tu akan darab dengan 180 darjah. Jadi kamu akan dapat hasil tambah sudut pedalaman satu poligon tu. Sebab kalau sisi 3 tolak 2 ni adalah 1. Kiranya darab dengan 180. Itu senang je. Jadi ingatlah formula ni. Jadi kamu faham dah formula ni macam mana dia dapat juga. Kira tak adalah kamu tu main hafal je formula tu. Main hafal je macam-macam perkara yang kamu nak hafal je. Jadi senang. Okey, faham tu? Okey, yang seterusnya. Macam mana kalau kita nak kira nilai bagi sudut pedalaman ni? Contoh dia senang saja. Okey, dia bagi kamu satu gambar rajah. Okey, dia dah bagi dah 60, 130, 100 add dengan bentuk ni. Bentuk ni kamu ingat ini adalah 90 darjah. Bentuk segi 4 ni dalam darjah ni bukannya kita kena cari, bukannya tak tahu ni. Yang ni kena ingat ni. Yang ni kalau tak tahu juga tak tahu lah. Jadi yang ni bentuk segi 4 ni bermaksud dia bersudut 90. 90 darjah. Sebab tu mula kita cari dulu sudut pedalaman ni berapa. Sebab hasil sudut pedalaman ni tambah ni tambah X tambah ni akan dapat
nilai sudut berdalaman dia. Jadi kita boleh tolak lah daripada nilai tu semua. Jadi kita kira dulu dia punya sisi tu. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 sisi. 5 nilai n dia tu 5. Ingat bilangan sisi tu adalah n. Jangan tengok n ni apa, jangan main hafal je n ni apa. N ni adalah bilangan sisi. Kira sisi dia tu ada berapa. Tolak 2 darab dengan 180 darjah. Semua akan dapat jawapan dia 540 darjah. Jadi maka membentuk rumus, ingat belum ni bab 3 tu latihan pun tak buat. Jadi harap-harap tak buat pun faham. Tapi harapnya buat lah. Harapnya buat. Tengok buat. Kiranya betulkan rumus. Okay, rumus kiranya X tambah 100 tambah 130 tambah 60 tambah 90 sama dengan 540. Sebab hasil tambah sudut kan. Kiranya sudut-sudut ni kamu tambah semua akan dapat 540. Jadi yang nombor ni tambahlah semua. X tambah 380 jadinya sama dengan 540. Jadi ingatlah tu tajuk sebelum ni. 380 sini, jadi nak buang 380 ni tolak lah 380. Jadi belah sini pun kena tolak. Jadi 540 darjah tolak 380 darjah sama dengan 160 darjah. Kiranya dah dapat dah. Dia punya 160 darjah tu. Itulah jawapan dia bagi X. Senang je benda tu. Okey, seterusnya. Tadi dah belajar dah pasal hasil tambah sudut pedalaman. Jadi ni pasal hasil tambah sudut peluaran poligon. Yang ni untuk slide ni cikgu nak go through cepat-cepat sikit supaya cikgu nak tunjuk dekat software tadi macam mana nak tengok secara lebih ni lah. Dan cikgu nak tunjuk apa-apa software tu dah ada untuk kamu tak payah buat. Ada orang dah buatkan, kamu kena cari je apa yang ada orang tu dah buatkan supaya kamu ni lebih faham. Okey, yang pertama secara fakta dia hasil tambah sudut peluaran sebuah poligon ialah 360. Tak kisahlah dia poligon sekata, poligon tak sekata. Bila kamu tambah semua sudut peluaran dia tu, dia punya jumlah dia 360. Nanti cikgu tunjuk kat mana dia punya semua tu 360 darjah. Okey, untuk sudut peluaran poligon sekata sama dengan 360 bahagi dengan n sisi. Ingat n tu sisi. Kiranya hasil tambah semuanya ni hasil tambah sudut peluaran ni 360. Yang ni untuk sudut sekata pun 360 juga. Jadi cuma sekali nak cari setiap sudut tu sebab poligon sekata ni dia sama semua. Sudut berdalaman, sudut keluaran, nilai dia sama. Ni lebihnya kepada nak cari satu nilai sudut tu. Nanti cikgu tunjuk dekat pentagon yang cikgu dah lukis tadi. Jadi ini kamu dah tahulah tadi cikgu dah tunjuk sudut berdalaman sama dengan 180 tolak sudut keluaran. Kan tadi cikgu tunjuk sudut berdalaman tu bila tambah dengan sudut keluaran dapat 180 kan. Kiranya nak dapat sudut berdalaman tu lah 180 tolak sudut keluaran. Kira ni rumus je lah ni. Sudut kalau nak dapatkan sudut keluaran, samalah sudut pedalaman 180 tolak sudut pedalaman dapat sudut keluaran. Macam tu. Tak susah pun, dia lebih kepada rumus yang kamu pandai ubah dia, kamu dapat. Senang je. Okey, hitungkan nilai X bagi gambar rajah ni. Ini sudut peluaran dia. Okey, sudut peluaran dia tadi dia dah cakap secara fakta dia memang 360 darjah. Kena ingat tu 360 darjah. Ni sini, sini, sini. Bila tambah semua 3 nombor ni 360 darjah. Ingat kalau dia ada 3 sudut pedalaman, sudut peluaran dia pun ada 3 lah. Jadi sudut dalam ni bila kamu tarik dia punya line ni, kamu bentuk satu semi bulatan separuh bulatan yang dia punya hasil tambah tu 180. Jangan kamu tarik sini
Tapi kamu pusing sini. Itu tak jadi 180 lah tu. Dah jadi lebih 180 lah tu. Kena ingat dia kena perlu membentuk. Bila kamu dah sambung tu nanti dia berbentuk apa ni? Satu bulat apa ni? Separuh bulatan. Ingat tu. Yang tu. Nanti jangan salah cari pula nanti. Jadi rumus dia X tambah 160 darjah tambah 120 darjah sama dengan 360 darjah. Okey. Jadi go through je. 160 tambah 120, 280 darjah sama dengan 360 darjah. Okey, jadi tolak je 360 darjah ni, tolak 280 darjah ni dapatlah 80. Jadi tinggal add ni 80 lah. Jadi kita nak cerita sini sebenarnya ialah dia punya nilai sudut pendalaman, sudut keluaran dan bilangan sisi. Sekarang ni dekat tajuk ni dia main dengan 3 benda ni je. Sudut pendalaman, sudut keluaran, bilangan sisi. Itu je. Selain yang kamu kena tahu polygon sekata tak sekata, ini je, kat sini je dia duduk. Yang kamu selalu kena pusing, dia punya rumus tu kat sini je. Jadi tak susah pun. Kat sini cikgu dah letak dia punya ni, informasi dia tu. Okey, yang dia tadi yang n tolak 2 tu kan sama dengan bilangan segitiga tadi tu. Inilah dia bukan merujuk kepada n sahaja. N tolak 2 dalam kurungan ni adalah bilangan segitiga bagi sesuatu bentuk tu lah, berapa bilangan segitiga dekat dalam. Okey, yang ni cikgu dah cakap semua tadi. Cuma sekarang ni cikgu nak tunjuk kat kamu dekat dia punya aplikasi tu. Situ je. Yang pentingnya situ je. Supaya kamu lagi nampak. Okey, sini. Okey kan. Sini ni cikgu nak buang lah line ni. Okey, jap. Ni buang. Okay, ni buang. Okey. Sekarang ni cikgu nak cari untuk sudut keluaran bagi bentuk ni. Jadi senang je, kamu lukis je satu line ni, kamu connect je dua line ni. Okey, kamu akan dapat dia punya garisan yang kena extend tu kan, yang kena dipanjangkan tu. Ni sama juga B dengan C, C dengan D. Tekan atas set point baru dia tak lari. D dengan E, E dengan A. Okey, situ. Okey, nampak tak? Kiranya di sini ada dia punya macam tu. Jadi yang cikgu nak cari sini adalah angle. Angle tu sudut. Sudut. Okey, sudut keluaran tu cikgu tarik. Okey, daripada sini, daripada line ni ke line ni. Mana pula dia pergi? Dari sini. Okey. Dapat 72 darjah. Okey, sini adalah sudut dalaman dia. Yang luaran dia sini kan, antara dua sini. Jadi tarik sini. 72 juga. Sini dengan sini. Okey, 72 juga. Kiranya sini macam mana? Sini sudut dia kat sini kan. Sudut dia kat sini. Jadi sudut keluaran dia dekat sini lah. Yang bentuk bulatan tu. Tengok macam mana kamu nak cari, ataupun kat sini pun boleh. Yang membentuk semi bulatan antara sini ataupun macam ni. Tapi cikgu dah buat dalam bentuk yang kat luar dia macam ni. 72. Yang sini, ini, sini. 72. Jadi betul lah macam yang formula tadi, yang 360 bahagi N tu ialah sudut, bagi nak cari satu sudut untuk polygon sekata 360 bagi N tu kiranya sama. Bagi sisi dia kita akan dapat nilai yang sama macam tu. Kiranya macam tu. Tadi untuk GeoGebra ni juga kamu tarik je GeoGebra. Ini satu informasi lah untuk kamu lagi faham macam mana nak belajar macam ni. Okey, kat sini dia suruh search classroom resource. Jadi kamu tulis je dalam bahasa Inggeris tapi polygon. Polygon. Sini dia dah ada lah bentuk-bentuk polygon yang kamu boleh main, kamu boleh nampak dia punya cara tu. Lagi senang faham, ada gambar macam ni. Tekan je apa dia suruh tekan tu, jadi kamu faham
Macam yang ni dia nak kira angle sudut peluaran. Tengok dia gerak. Okey, nampak tak cara dia melukis sudut peluaran tu? Okey, nampak tak macam mana? Okey, kita zoom out sikit. Okey, tengok. Ni adalah jumlah-jumlah yang dia telah dapat. Kamu tu dia tanya. Okey, A tambah C tambah D tambah E. Kamu buka kalkulator je. Okey, try. Dia suruh tambah. Okey, 73.9 tambah 80.2 tambah lebih lah. Balik 73.9 tambah 80.2 tambah 55.9 tambah 84.8 tambah 5.3. Okey, tambah. Nampak tak? Dia punya jumlah tu 360 darjah. 360. Jadi betul lah yang cikgu cakap tadi. Sudut peluaran bagi poligon ialah 360 darjah. Okey, kenapa semua poligon, walaupun cikgu nak tanya ni, walaupun benda bentuk dia pun sekata tak sekata pun, kenapa dia cakap 360 darjah sebagai sudut peluaran dia? Sama je. Kenapa dia sama je? Sedangkan sudut pedalaman dia tak sama. Kenapa? Itu persoalan yang cikgu bagi untuk kamu. Nanti fikir-fikirkanlah kenapa dia jadi macam tu. Okey. Okey, jadi untuk tajuk ni dah habis dah. Nampak? Senang je tajuk ni. Mudah je. Ada formula sikit. Adalah dia punya definisi-definisi sikit. Tapi secara kesimpulan dia, cikgu nak cakap kat sini, dia ada 3 benda ni je yang penting. Yang paling penting lah. Yang paling penting ni juga poligon sekata tak sekata tu. Jadi itu senang je kamu nak tengok dia poligon sekata tak sekata. Tapi sekarang ni nak cari hubungan antara sudut pedalaman, sudut peluaran dengan bilangan sisi satu poligon tu. Okey, kiranya dia ada perbezaan antara poligon sekata tak sekata, sudut pedalaman dia macam mana. Okey, sama je lah cara cari dia, itu sama. Sudut peluaran dia untuk poligon sekata tak sekata, okey, dia sama 360 darjah untuk dua-dua tu. Cuma yang poligon sekata ni di setiap sudut peluaran dia tu, setiap sudut peluaran dia ni dia sama. Nilai dia sama. Bagi kalau untuk poligon yang tak sama, yang tak sekata, dia punya jumlah dia memang 360. Hasil sudut peluaran dia tu memang 360. Cuma untuk setiap sudut dia tu, sudut peluaran dia tu tak sama. Kamu kena faham sama kat mana dia sama, yang dia tak sama tu. Kena faham hasil tambah dengan nilai satu nilai sahaja. Satu nilai dia ada semua tambah tu 360 lah. Jadi untuk setiap sudut tu pula dia ada nilai-nilai dia tersendiri. Kalau yang sekata, okey, dia sama je semua. Kalau tak sekata, ada yang lebih, ada yang kecil, ada yang besar. Tapi bila kamu tambah semua dua-dua tu, dia akan jadi 360 darjah. Jadi bila kamu buat tu, kalau kamu tambah tak dapat 360 darjah, ada silap lah tu. Ada silap lah tu kat mana kamu cari tu. Dan juga bilangan sisi satu poligon ni. Kiranya poligon, tapi bilangan sisi satu poligon ni lebih kepada poligon sekata lah. Poligon sekata, dia bagi satu poligon sekata, kamu masukkan dalam formula apa ni? Formula hasil tambah sudut pedalaman ni, yang ni. Yang paling penting dalam tajuk ni. Okey, bahagi dengan nilai apa ni? Nilai bilangan sisi dia, nanti kamu akan dapat sudut pedalaman untuk poligon sekata. Sudut pedalaman yang apa ni? Yang satu-satunya, sebab kan sudut pedalaman untuk apa ni? Untuk sudut poligon sekata dia ni sama. Dia sama je semua. Setiap sudut tu sama. Tapi untuk poligon tak sekata dia lain-lain. Tapi ada juga dia sama. Tapi tengok kepada bentuk tu sendiri dengan cara dia lukis sudut tu lah. Okey. Jadi
Cakap tu je untuk hari ni, untuk minggu ni, untuk tajuk sudut poligon ni lah. Untuk tajuk poligon ni, jadi pertama sekali cikgu ulang balik, kena ingat cara nak tentukan poligon sekata dengan tak sekata. Jadi yang kamu kena tahu lagi, cara nak cari nilai hasil tambah sudut pendalaman, hasil tambah sudut keluaran. Itu nak cari setiap satu nilai bagi sudut pendalaman dengan sudut keluaran bagi poligon sekata dan tak sekata, dan hubungan dia dengan sisi satu poligon. Jadi harap kamu faham dengan apa yang disampaikan pada hari ini, dan sila rajinkan diri, bukalah software ni, aplikasi ni. Jadi kamu boleh main-main, kamu lagi faham cara macam mana kamu nak buat satu poligon tu, nak cari dia punya sudut, nilai sisi dia. Lagi kamu lagi nampak, lagikah kamu senang faham. Jadi setakat tu hari ini, terima kasih kerana mendengarlah ceramah cikgu pada hari ini. Jadi assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sekian, terima kasih.